Ada yang masuk. Selamat petang, cikgu. Selamat petang, Sokok Kiong. Siapa tu? Ni Roshan ke? Ya, cikgu. Okay, good. Okay, cikgu tengah cek kehadiran. Wong dah masuk. Azizan dah masuk kan? Roshan dah ada. Aswina dah masuk ke belum Aswina? Dah, cikgu. Okay, Aswina ada. Tizang Yi. Tizang Yi ada tak? Okay, Tizang Yi ada. Yan Yunzi. Yan Yunzi ada tak? Okay, ada. Auziang. Auziang ada masuk tak? Auziang. Okay, good. Ada. Okay, Alif. Alif. Okay, Alif tak ada lagi. Ko Ziao Chow. Ko Ziao Chow. Mana Ko Ziao Chow? Siah Kiong E. Okay, ada. Okay. So, anak-anak pelajar, selamat petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, jadi macam yang cikgu janjikan hari ni kita akan buat satu simulasi lah. Okey, jadi sebelum kita bermula, dah bersedia semua? Boleh cikgu mula ni? Anak-anak pelajar? Boleh. Okey, boleh. Boleh, cikgu. Okey, good. Okey, jadi sebelum kita mula, cikgu ada satu soalan. Okey, dekat skrin kamu ada tu. Cikgu nak tanya, dekat rumah kamu ada TV tak? Kat rumah ada TV kan? Kamu sendiri mesti ada telefon bimbit kan? Ada tak telefon bimbit? Yes. Okey. Jadi dekat rumah kamu tahu tak TV kamu tu berapa inci kat rumah kamu tu TV tu berapa inci agak-agak? Pernah tak? 50. Wah, 50 inci. Besar tu. Thank you. Okey. Okey jadi anak-anak pelajar sebenarnya saiz TV ni ada macam-macam daripada kecil sekarang dalam 32 inci, kita ada 40 inci, 43, yang biasa orang guna 50, 55, 60 ni lah. Tapi ada lagi besar sampai 80 inci. Macam tu juga dengan telefon kita. Telefon kamu tu ada yang 4.7 inci, 5.5 kan. Sekarang makin besar lah kan kita punya telefon kan. Okey. Tapi persoalannya, macam mana agak-agaknya saiz telefon dan juga televisyen ni diukur. Okey, sorry sini ada typing error sikit. Okey, jadi adakah kamu rasa saiz televisyen dengan telefon bimbit tu saiz yang 50 inci tadi tu, adakah diukur daripada lebarnya ke, panjangnya ke, ataupun perpenjuru ni daripada separuh ni kan, ataupun hasil tambah panjang dengan lebar? Agak-agak yang mana? Sama juga dengan telefon bimbit. Cara saiz telefon dan televisyen itu diukur sama cara dia. Tapi cikgu nak kamu tekalah guess sama ada saiz tu ialah daripada lebarnya ke, panjang ke, perpenjuru ke, ataupun hasil tambah panjang dan lebar. Okey, jadi untuk jawab soalan ni, cikgu akan minta kamu masuk ke dalam Pear Deck. Okey, cikgu akan kongsikan sekarang dia punya link dia di ruangan chat. Okey, sekejap ya, chat. Okey. Okey, semua orang ada nampak tak? Cikgu ada bagi satu alamat, Pear Deck. Cuba kamu klik dekat alamat tersebut dan cuba jawab. Ada dua soalan ni. Untuk masuk Pear Deck tu kamu kena masukkan email dan juga jawab soalan 1 dan juga soalan 2. Okey. Dah boleh masuk ke belum? Student, boleh masuk Pear Deck tak? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, good. Boleh. Okey, cikgu dah nampak dah ada Boleh, yang jawab. cikgu. Okey, good. Sia Kiong E. Bukan. Sokok Kiong. Okey. Semua orang dah menjawab ke? Sekejap ya. Cikgu, saya sudah jawab. Kamu sudah jawab ya? Okey, sekejap ya.
Okey, cikgu nak tengok. Okey, dah ada 6 orang jawab. Okey. Yap, Azizan, Roshan, T. Okey, yes. Dah 7 orang jawab. Ada lagi tak? Yes, yes. Dah 9 orang jawab. Okey, yang lain ada? Kan kita ada 11 orang semua ni. Okey. So, yes. Okey, cikgu rasa semua orang dah menjawab. Okey. Okey, jadi dapatan daripada yang cikgu lihat tadi, ramai yang jawab pepenjuru. Kan? Yang ramai jawab pepenjuru. Okey, yang jawab panjang, Sokok Kiong. Tapi yang kebanyakan kawan-kawan lain jawab pepenjuru. Dan juga Awi Zing dengan Lau Yunzi kata hasil tambah panjang dan juga lebar. Okey, jadi kita nak tengok jawapannya. Okey, sebenarnya cara televisyen dan telefon bimbit itu diukur adalah daripada hujung ke hujung. Okey, tak kira lah daripada kiri atas ke kanan bawah ataupun dari kiri bawah ke kanan atas. Tapi dia ini kita panggil dia pepenjuru. Okey, jadi jawapan yang betul ialah yang mana satu? Roshan, yang mana satu jawapan yang betul, Roshan? A, B, C. Yes, C jawapan yang betul. Okey, semua yang mencuba semua bagus. Sekarang dah tahu jawapan dia kan? Pepenjuru. Okey. Jadi kita nak terus lagi. Itu cuma set induksi. Jadi hari ni kita nak belajar tentang teorem Pythagoras. Dia bab 13 Okey, jadi ada dua standard pembelajaran yang kita nak belajar hari ini, iaitu yang pertama mendefinisikan hipotenus. Okey, dan yang kedua menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Okey. So kita pergi yang pertama. Okey, ini dah tahu jawapan tadi. Okey. Okey, so ini cikgu ambil contoh TV kat rumah kamu kan. Okey, bentuk TV ni. Okey, Wong Hu Ying. Bentuk TV ni ada 4 sisi. Bentuk apa ni? Segi empat tepat. Segi 4 tepat. Very good betul jawapan dia. Segi 4 tepat sebab kita ada 2 jenis 4 segi kan. Kita ada 2 jenis 4 segi. Satu 4 segi tepat, satu 4 segi sama. Bila sisi dia tak sama ni ialah segi 4 tepat. Okey, good. Okey, jadi kalau cikgu ambil separuh daripada ni, cikgu keluarkan TV kita ni. Okey, sekarang ni. Okey, Azizan. Sekarang ni dah bentuk apa dah ni, Azizan? Segitiga. Segitiga kita ada banyak jenis, Azizan. Segitiga bersudut tegak. Yes, yang ni segitiga bersudut tegak. Macam mana kamu tahu dia bersudut tegak? Apabila dekat sini, okey, cikgu ada protektor kat sini. Nah, kita boleh ukur sudut dia ni. 90 darjah. Bila 90 darjah, dia ialah segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi, bila dia segitiga bersudut tegak ni, kita tahu dah tadi ni panjang, lebar dan juga pepenjuru. Untuk segitiga bersudut tegak, pepenjuru ini kita boleh tukar nama dia ataupun nama lain dia kita sebut sebagai hipotenus. Okey, hipotenus. Okey, hipotenus dia ada 2 ciri dia Ciri utama dia ada 2. Yang pertama, dia ialah berhadapan, sisi yang berhadapan dengan sudut 90 darjah. Okey, dan juga kemudian satu lagi cirinya ialah hipotenus ni dia ialah sisi yang terpanjang. Okey, sisi yang terpanjang kalau kita ukur dia. Okey, kalau kita ukur, kita buat satu macam ni kan. Okey, kamu nampak tak? Dia ialah sisi dia ni ialah sisi yang terpanjang. Dia punya bacaan dia ni yang terpanjang. Cikgu tak dapat pula nak tunjukkan sisi dia ni. Okey. So, jadi ada 2 tadi. Ada 2 ciri pada hipotenus tu. Yang kamu kena ingat. Yang pertama, dia ialah sisi yang terpanjang. Dan juga dia mesti bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, jadi kalau dekat dalam periksa tu, dia kadang-kadang taklah bagi macam ni Kamu mungkin dapat soalan tu, dia pusing macam ni. Okey, ataupun dia pusing macam ni. Okey, ataupun macam-macam dia boleh pusing Dia boleh pusing sebelah sini pun boleh.
Macam tu kan. Jadi walau macam mana pun dia pusing, yang berhadapan dengan 90 darjah itu kita panggil sebagai hipotenus. Okey. Okey, jadi dalam periksa kalau dalam bahagian A ataupun B, dia boleh bagi 3 jenis soalan lah. Yang pertama ni segi tiga bersudut tepat ni. Okey, sama ada dia namakan di hujung-hujung macam ni, A, B, C, ataupun dia namakan pada garisan. Ni garisan ni ialah garisan A, B dan C. Okey, soalan dia apa? Bagi setiap yang berikut, kenal pasti hipotenus. Roshan. Okey, Roshan, cuba kamu identify ni tadi. Untuk segitiga ini, yang manakah hipotenusnya? Garisan yang mana? Hypotenuse untuk Segitiga ABC, ya. Garisannya kamu rasa AB ke BC atau AC? Hipotenus. AC saya rasa. Okey, good. Betul jawapan Roshan. Yeay, Roshan jawab betul. Okey. AC ialah hipotenus. Kenapa AC ialah hipotenus? Sebab dia ada dua ciri tadi. Ciri dia sudut dia ialah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah dan dia merupakan sisi yang terpanjang. Okey, soalan yang kedua. Kalau bentuk macam ni pula. Hemat Harshan. Hemat ada tak? Hemat ada? Tak ada. Okey, Aswina. Okey, Aswina. As this question. Okey, kamu rasa mana satu yang hipotenus? Adakah garis A, garis B atau garis C, Aswina? Aswina? Okey, cuba kamu teka. Dia mesti berhadapan dengan 90 darjah kan? Okey, yang mana satu kamu rasa ialah hipotenus? Adakah garis A, garis B atau garis C? C. Okey. Good try, Aswina. Okey, tadi cikgu kata dia mesti hipotenus ni dia mesti bertentangan dengan garis 90 darjah. Okey, ni cikgu dah lukis kan, Aswina? Ni yang bertentangan dengan garis 90 darjah. Ini garis apa, Aswina? Aswina nampak tak? Nampak tak kat skrin? Ini 90 darjah, right? Okey, so bertentangan dia yang ni. Yang bertentangan ni. Garis apa ni, Aswina? Okey, cikgu tanya orang lain pula lah. Okey, Sokok Kiong. Sokok Kiong ada? Oh, inilah cikgu nampak Tan Yik Sheng. Ya, cikgu. Oh, Sokok Kiong ada. Sokok Kiong, cuba kamu lihat. Tadi cikgu kata garis hipotenus. Sisi hipotenus ialah sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Okey, nampak ni A, B, C. Okey, so yang berhadapan dengan 90 darjah, garis apakah ini? Yang mana satu? B. B, okey. Okey, Aswina ya. Jawapan dia sebenarnya B. Good try. Okey, tahniah juga Sokok Kiong. Jawapan betul. Garis yang sebenarnya... Terima kasih, cikgu. Ya, okey. Sama-sama. Okey, garisan hipotenus yang sebenar ialah B. Dia mesti berhadapan dengan 90 darjah. Boleh ya, Aswina ya? Okey, kenapa B tadi ialah hipotenus? Okey, sebab dia ialah sisi terpanjang dan juga bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, kadang-kadang soalan dia gabungkan dua macam ni. Dia gabungkan dua segitiga. Tapi kamu jangan panik. Kalau dia gabungkan dua macam ni, maksudnya ada dua jawapan. Okey, untuk garisan yang pertama, segitiga yang pertama, PSR. Okey, cikgu nak tanya Tan Yik Sheng. Tan Yik Sheng, pada PSR, garisan yang manakah adalah hipotenus? Dia mesti berhadapan dengan 90 darjah. Cuba, Tan Yik Sheng. PR. Okey, correct. Hipotenus yang pertama ialah garisan PR. Okey, sebab apa? Samalah tadi sebab PR tu terpanjang dan juga bertentangan dengan garis 90 darjah. Okey, untuk untuk segitiga yang kedua, PRQ. Sia Kiong I adakah? Tak ada. Okey, cikgu nak tanya T Zhang Yi. T Zhang Yi, PRQ ni, which one dia punya hipotenus? Clue dia mesti berhadapan dengan... EQ. Okey, good job. Okey, so jawapan dia ialah
PQ. Jadi dua-dua ni sebabnya samalah. Sebab dia garisan yang terpanjang, sisi yang terpanjang dan juga bertentangan dengan garis sampul rajah. Okey, cikgu rasa semua orang faham. Jadi kita nak buat latihan sikit. Okey, so kita nak buat latihan kali ni dalam quizzes. Okey, cikgu akan kongsikan link. Okey, cikgu kongsikan juga link di ruangan chat. Okey, ada quizzes. Kamu ada nampak tak? Boleh masuk tak quizzes tu? Ada cikgu. Ada, okey, ada. Good job. Okey. Boleh cikgu. Okey, masuk ya. Kamu masuk dan cuba jawab. Saya boleh join cikgu. Okey, good. Good. Dah ramai dah yang join. Okey. Okey, dah boleh jawab ya. Live dashboard ni. Okey, yang lain dah siap ke? Oh, yes. Okey, kita tunggu sekejap. Yugesh belum siap. Sekejap ya, kita tunggu kawan kamu. Saya sudah habis jawab. Ya, most of you dah siap dah. Tunggu sikit lagi ni. Okey, Aswina lagi 2 soalan. Sudah cikgu. Ya, most of you ada yang sudah, tapi ada kita tunggu sikit lagi ni kawan kamu. Okey, Ko Xiao Chow dah siap ke? Okey, Tanya Sudah Sheng. cikgu. Sudah? Oh, Ko Xiao Chow sudah ya? Okey, so kita dapat tengok kat sini the highest mark by Tan Yik Sheng. Congratulations. Diikuti Soh Kok Kiong dan juga Au Ziying. Okey, semua orang cikgu nampak betul dapat 10, 10, 8, 10, 10, 10, 9. Okey, tapi ada juga jawapan yang salah. Okey, so kita tengok mana yang salah. Oh, semua betul ni. Okey. Okey. Okey, good. Semua orang dah boleh jawab dengan betul. Tahniah. Okey. Jadi yang ini dah. Ya, itu dia keputusan dia. Tan Yik Sheng, tahniah Tan Yik Sheng Okey, Aswina dan juga Soh Kok Kiong. Okey. So kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi kita punya pembelajaran ini. Okey, sekejap. Cikgu share screen. Okay, good semua orang boleh jawab. Identify dengan betul. So, cikgu boleh pergi yang kedua. Hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Okay, so dekat bahagian ni ada dua lah Yang pertama, cikgu nak ajar kamu macam mana nak bina dia punya persamaan. Dan yang kedua, baru kita buat dengan numbers Okay, jadi sekejap ya. Cikgu nak share yang ini pula. Ada dekat dalam buku teks kamu, muka surat 295. Siapa yang pernah tengok ni, pernah masuk laman web ni, dia boleh main ni. Sekejap ya, cikgu share sekejap. Okey, ini sebenarnya ada dekat dalam buku teks kamu tau. Okey, kita nak tengok tu teorem Pythagoras ni macam mana dia dapat dia punya persamaan dia. Okey, jadi kalau kita ada segitiga bersudut tegak, okey, yang pertama ni sisi AB, sisi BC dan juga sisi AC. Okey, bila kita bina satu segi empat sama, okey, sebenarnya luas kedua-dua sisi ni boleh memenuhi sisi hipotenus. Okey, so kita nak tengok. Okey, so kita tengok yang ni Ini yang warna brown ni. Okey, bila kita pindahkan, okey, so kita pindahkan pula ke semua luas ini ke dalam segi empat sama pada hipotenus. Okey, kita pindahkan yang biru. Okey, kita pindahkan yang merah. Kita pindahkan warna oranye dan juga hijau. Bila kita pindahkan luas segitiga pada sisi AB dan juga BC, dia dapat memenuhi segi empat sama sisi pada sisi AC.
Okey, jadi daripada penerokaan ini kita dapat simpulkan. Okey. Sekejap cikgu tukar cikgu punya slide presentation. Okey, dah keluar ke belum? Okey. Jadi tadi bila kita dah kita pindahkan dia, semua segi 4 pada sisi A, B dan juga BC ni boleh memenuhi, boleh dimuatkan dalam segi 4 sama sisi AC. Okey, jadi kita boleh buat satu hubungan lah. Itu satu hubungan bahawa luas pada R ini sama juga apabila luas P tambah dengan luas Q. Itu kalau cikgu namakan segi 4 ni. Tapi kalau kita lihat pada sisi, dia sama juga. Okay, AC kuasa 2 ni sama juga apabila kita tambahkan AB tambah dengan sisi AC kuasa 2. Okay, jadi hubungan ini kita panggil dia sebagai teorem Pythagoras. Okay, so ingat sisi, nak dapatkan sisi pada hipotenus ialah hasil tambah lagi 2 sisi ni. Okey, sisi pada hipotenus ialah hasil tambah sisi pertama dan sisi kedua ini. Okey, ada soalan tak yang ni? Boleh tak yang ni? Faham tak? Faham, Faham, cikgu. cikgu. Okey, Faham, good. cikgu. Yes, okey. So cikgu boleh move. Okey, sekarang kita nak buat sedikit, kita nak bina dia punya persamaan dia. Okey. Okey, so macam cikgu cakap tadi, sekejap cikgu guna pen ni. Okey, sekarang kalau kita nak cari sisi AC, ni senanglah sebab dia hipotenus, ialah hasil tambah sisi yang satu lagi ni AB dan juga BC. Okey. So kat sini pula soalan yang kedua, dia minta kita cari sisi AB. Dia nak yang AB. Okey. Jadi kalau pada hipotenus, kita perlu tambah kedua-dua sisi. Tapi kalau soalan itu dia tanya kita selain hipotenus, maksudnya sama ada sisi AB ataupun sisi BC yang dia nak, kita kena tolakkan. Tolakkan apa? Tolakkan hipotenus ni. Hipotenus di sini ialah AC. Okey, tolak dengan satu lagi sisi, iaitu sisi BC. Okey, faham tak? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kalau soalan dia minta hipotenus, kamu kena tambah dua lagi sisi untuk dapatkan bacaan dia. Tapi kalau selain daripada hipotenus, contoh dia minta AB atau BC, kamu kena tolakkan. Sebab apa tolak? Sebab tadi kita tahu garis hipotenus ialah garis terpanjang. So kita kena tolakkan yang panjang tadi, tolak dengan pendek lah. Okey, so cikgu nak try. Auzi Ying dah jawab soalan cikgu ke belum? Auzi Ying ada? Yap, Jazwan. Boleh? Okey. Okey, ni. BC. Kalau cikgu nak garis BC, apa tolak apa? Garis yang mana tolak yang mana? AC tolak AB. AC tolak AB. Very good. Okay, so kamu dapat bila kita nak garis hipotenus, kita kena tambahkan. Selain garis hipotenus, hipotenus kena tolak dengan sisi satu lagi. Okey, ni kalau soalan yang dia namakan di bucu-bucu. Ada juga soalan bentuk yang macam ni, dia namakan garis. Okey, so kat sini kamu identify dulu mana dia punya hipotenus. Okey, hipotenus dia N. Okey, so kalau nak cari hipotenus senanglah. Kita cuma tambahkan dua lagi sisi. Roshan, cuba Roshan. Ya, cikgu. Okey, kalau cikgu nak dapatkan bacaan garisan pada hipotenus ni, sisi yang mana cikgu perlu tambahkan? L dan M. Okey, L kuasa 2 tambah M kuasa 2. Very good. Wong Hyo Ying. Okey, kalau cikgu nak... Ya, cikgu. Okey, cikgu nak sisi L. Cikgu perlu tambah ke perlu tolak? Tolak. Ya, sebab apa? Sebab dia bukan hipotenus, right? Okey, apa tolak apa?
N kuasa 2 tolak M kuasa 2. Okay, very good. N kuasa 2 tolak M kuasa 2. Okay, yang ketiga pula. Kalau cikgu nak cari CCM. Okay, siapa cikgu belum tanya ni? Azizan. Azizan? Ya, cikgu. Okay, cikgu nak cari M. Cikgu perlu tambah ke perlu tolak? Tolak. Tolak sebab dia bukan hipotenus. Apa tolak apa, Azizan? N kuasa 2 tolak L kuasa 2. Very good. Okay, so cikgu rasa semua orang dapat ni. Okay, kalau kita nak cari yang garis hipotenus, perlu tambah 2 lagi sisi. Kalau selain itu, bukan hipotenus, kita kena tolakkan. Okay, so untuk itu cikgu nak buat sedikit latihan lagi bersama kamu. Tapi kali ni kita nak guna aplikasi Kahoot pula. Okay, cikgu akan kongsikan link di bahagian chat. Okey, dah boleh masuk tak? Kahoot. Boleh masuk? Kahoot. Klik pada link yang cikgu bagikan dekat bahagian message, in call message. Boleh masuk tak student? Game tu ada 4 soalan je. Boleh. Boleh Okay, good. Boleh cikgu. Okay, very good. Okay, jawab. Ada 4 soalan je. Okay, cikgu masih menanti jawapan daripada kamu. Okay, dah ramai yang masuk. Cikgu nampak Azizan dah masuk. Tizang Yi, Yap Jiazuan, Ao Ziying, Roshan, Tan Yik Sheng, Aswina. Okay. Try to answer. Azizan baru jawab 1 soalan. Yes. Okay, Tania, Azizan, betul semua? 4 soalan. Okay, kebanyakannya betul. Dah jawab 2 soalan, 2-2 betul. Cikgu nampak hijau kat sini. Good job. Yes, most of you, 100%. Oh, baguslah. Memang faham ni. Tania, Azizan, Tizang Yi, Ao Ziying, Yap Jiajuan, Tan Yik Sheng, semua betul 100%. Roshan ada 1 soalan lagi Roshan. Okey, ya, Roshan dah habis jawab. Okey, Aswina dengan Wong Hui Ying. Cikgu rasa ada masalah line ni. Okey, so cikgu boleh katakan semua orang faham soalan yang ini. Jadi cikgu boleh teruskan lagi dengan yang last. Okey. Tanya kamu dah boleh menulis persamaan teorem Pythagoras yang betul. Boleh menulis persamaan dengan betul. So, seterusnya kita nak okay, sekarang kalau ada number pula. Okay. So, inilah bentuk soalan. Bentuk soalan dalam peksa dia mungkin tanya macam ni. Okay. Dia bagi kamu 2 sisi. 1 sisi lagi dia suruh kamu cari. Okay. So, tadi X kuasa 2. Kan? Tadi awal-awal yang kita buat persamaan tadi. Lepas tu kena tambahkan lagi 2 sisi. Kuasa 2 kan juga. Okay. Kalau kita nak cari hipotenus. Okay. So, sekarang ni kebetulan soalan dia memang dia minta cari hipotenus. First identify dulu hipotenus tu. Dia mesti berhadapan dengan sudut 90 darjah. Kan? X ni. Okay. So, X kuasa 2. Cikgu nak tanya. Tizang Yi ada? Okay, Tan Yik Sheng lah. Tan Yik Sheng boleh? Tan Yik Sheng. Okay, so cikgu nak X. Sisi yang mana cikgu perlu tambahkan Tan Yik Sheng? Sisi yang mana cikgu perlu tambahkan? Berapa nilai dia? 12 12 kuasa 2. kuasa 2 Dengan? 16. 16 kuasa 2. Okey, semua orang ada kalkulator? Semua orang ada kalkulator? Ada cikgu. Okey, cuba kamu kira 12 kuasa 2 tu berapa?
Zizan macam dah dapat je markah jawapan tu. Berapa? 12 kuasa 2 berapa? Malaysia, 144. 144. Yes. 184. Yes, good job Roshan, good job. 16 kuasa 2 berapa? 256. 200. Dua lima lah. Okey. So kita kena tambahkan 144 tambah 256. Oh, cikgu nampak kat ruangan chat pun ada. Berapa? 144 tambah 256. 400. 400. Tapi 400 tu ialah X kuasa 2. Kita nak X sahaja. Jadi kuasa 2 ni bila kita pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Okey, jadi punca kuasa 400. Siapa boleh tolong cikgu kira? Punca kuasa 400? 20. 20. Good job. 20. 20, cikgu. Yes. 20. 20 apa? 20 cm. Pandailah kamu ni. Yes. Okey, kita cuba soalan ni pula. Okey, soalan ni kita at first kita identify. Okey, tak nampak Okey, sekarang berhadapan dengan Sampuraja ni, ada nilai. Jadi yang kita nak cari bukan hipotenus. Bila bukan hipotenus kita kena tolakkan kan. Okey, Y. Dia nak cari Y kuasa 2. Okey, dekat sini nak tulis berapa ni? So Kok Kiong, sini nak tulis berapa ni? 15. Okey, 15 kuasa 2 tolak 21. 21 kuasa 2. Okey, tak apa, kita selesaikan soalan ni dulu Okey, 15 kuasa 2. Berapakah nilainya 15 kuasa 2? 225. 225. Thank you Wong. Okey, 21 kuasa 2. 441. 441. Okey. So, kat sini kamu nampak tak? Ini kat sini kita kena letak hipotenusnya di hadapan. Sebab kita tahu tadi hipotenus tu dia ialah garis yang terpanjang kan. Jadi kita kena letak hipotenus tu dekat depan. Sekejap ya. Okey, hipotenus ni 21 ni kita kena letak dia dekat depan. Okey. Okey. Berapa tadi dia punya 21 tadi ni berapa? Dia punya nilai dia 21 kuasa 2? 441. 441. 15 kuasa 2 betul tak? 225. Betul. Okey. Ya, cikgu. Okey, cuba kamu tolakkan. 441 tolak 225. 200. 216. 216. Okey. So, kalau nak Y sahaja, kuasa 2 kena pindah sebelah jadi punca kuasa. Punca kuasa 216 ialah 14.6. 14.6. 0.69. Okey, kalau kita nak bundarkan dia pun boleh jadi 15 cm. Okey. So ini kalau dalam bentuk numbers Okey, jadi cikgu rasa first yang cikgu nak tekankan tadi, kamu kena identify dulu kalau dia yang nak dicari tu ialah pada hipotenus, kamu kena tambahkan. Okey, kalau yang nak dicari tu bukan hipotenus, kamu kena tolakkan. Tapi ingat, hipotenus tu kamu kena letak dekat depan. Okey, sebab apa? Kalau tak nanti nilai dia akan jadi negatif. Hipotenus tu letak kat depan. Okey, so yang ini ada masalah ke? Ada apa nak tanya tak yang ni, soalan ni? Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, cikgu nak minta kamu buat latihan lagi. Okey, sekejap ya. Cikgu bagi kamu link pada ruangan chat. Okey, so sekarang live worksheet. Live worksheet. Cuba kamu jawab ya. Okey, tuliskan nama dekat grup atau level tu kamu buat satu saja. Number 1. Okey, boleh masuk tak live worksheet? Boleh. Boleh. Okey, good. Kalau boleh, kamu cuba jawab. Okey, pelajar sedang menjawab soalan ni lah soalan dia ada 2. Yang pertama ni cikgu tanya tentang hipotenus, sama macam soalan 1 yang cikgu bagi tadi.
Yang kedua ni bukan pada hipotenus. Okay. Dah. Oh, dah siap dah Azizan. Very fast Dah hantar dah Okay, yang lain. Dah cikgu. Okay, good. Lepas habis dah kamu jawab tu, kamu just tekan finish. So, cikgu akan dapat lah notification. Kamu dah hantar ke belum? Yes. Tengok. Azizan 10/10. Tizangi 10/10. Roshan 10/10. Yap, Jiajuan 10/10. Okay, very good. Senang tajuk ni kan? Senang. Senang. Okay, so masih lagi menjawab yang lain? Okay. Done. Okay, Wong pun done. Okay, dia lambat sikit update dekat cikgu punya notifikasi. Ya, okay. Wong dah siap. Tan Yik Sheng dah siap. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, semua orang dapat 10/10. 10/10. Okay. Ada lagi yang belum siap? Semua orang dah siap ke? Okay. Cikgu saya belum. Okay, tak apa. Cikgu tunggu kamu. Ada masa lagi. Okay, cikgu bagi kamu lagi sedikit masa. Okay. Ramai kebanyakan dah siap. Okay. Untuk last kali ni. Okay. Cikgu nak kamu bagi maklum balas. Okay. Dalam menti.com. Sekejap cikgu sharekan link dia. Mentimeter. Okay. Most of you done. Yes. Okay. So, this one. Okay. Pada ruangan chat ada menti.com. Cuba kamu klik untuk bagi feedback. Boleh masuk tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh. Okey, soalan pertama tu kan. Soalan pertama cikgu tanya, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar apa? Kamu dah boleh bagi feedback tak dekat situ? Cikgu belum nampak ada yang jawab. Boleh tekan feedback ke? Okey, dah ada seorang yang jawab. Hari ni kita belajar teorem Pythagoras. Yes, tentang teorem Pythagoras. Bagus. Ada lagi yang menjawab? Baru nampak ada 2. Okey, so hari ni kita belajar tentang teorem Pythagoras. Okey, yang paling penting ni cikgu nak tanya. Okey, soalan yang kedua. Bagaimana pelajaran hari ini? Faham tak? Seronok tak? Ada soalan tak? Okey, faham dan seronok. Terima kasih. Yes. Okey. Okey, pelajar. Di ruangan chat juga, tadi ada Cikgu Zahara ada postkan Google Form. Kamu tengok HTTP form Google tu. Lepas ni nanti kamu perlu isikan ya. Okey, so terima kasih semua. Okey, so setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. So Kok Kiong tak ada soalan. Roshan ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Yap. Jiazuan ada soalan? Tak ada. Tak ada. Azizan ada soalan? Tak ada cikgu. Wong ada soalan? Tak ada soalan. Okey, semua faham. Okey, very good. Okey, jadi kalau semua faham, cikgu nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sebab masuk kelas cikgu hari ini. Okey, jadi jumpa kamu lagi. Boleh left. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Terima kasih Pak cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.